daripada hari ini. Ya, akademi pengajaran bahasa sekalian. Syukuran kepada Allah ilahi kerana dengan dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul bagi menjayakan bengkel penulisan pendidikan di Dusun Melayu Seri 2 dalam masa nanti. Sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis menjemput saudara Amir untuk memulai bacaan doa. Dipersilakan. Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalal wajhikal karimi wa azimil sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najata minna nafarin dal hisab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Rabbal alamin. Hadirin sekalian, bengkel pendidikan bengkel penulisan pendidikan di Dusun Melayu, anjuran persatuan para penilai kompetensi profesional. Program ini diadakan bertujuan untuk memberi input dan pendedahan kepada para pelajar pengajar bahasa untuk tampil lebih berkeyakinan dalam penulisan pendidikan. Di samping itu, program ini bagi persediaan para pelajar untuk menyertai kurikulum kebahasaan sesuai pengajian Melayu. Dan Melayu Seri 2 dan pada hari ini akan disampaikan oleh Dr. Razana bin Rashid. Para penghadiran program akan diberikan 10 minit sebelum program berakhir. Sijil akan diberikan kepada peserta yang mengikuti kelompok fase penulisan pendidikan di Melayu. Inilah orang tak kenal, tak cerita, saya bercerita sedikit tentang kita pada hari ini. Rashid melakukan persyaratan di Jabatan Pengajar Melayu, Akademi Pengajar Bahasa Universiti Tanjung Merah. Beliau juga ialah pencemaran lingkup. Beliau telah memulakan berjaya sebagai seorang pensyarah di Akademi Pengajar Bahasa Universiti Shah Alam pada Julai tahun 2007. Beliau memiliki ijazah Dr. Falsafah dalam Universiti pada tahun 2016, Sains Sosial dalam Universiti pada tahun 2007 dan ijazah sarjana filsafat dalam Universiti pada tahun 2005 dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau memiliki diploma Pendidikan Kompetensi Bahasa pada tahun 2010, Bahasa dan Pustaka Penterjemahan Malaysia di bahasa dan penulisan akademik bahasa Melayu dalam program LG 241. Divisi yang ditemui oleh beliau ialah semantik, pragmatik, semiotik, visual, linguistic corpus serta terjemahan. Beliau dalam dunia dan bahasa umum serta berpengalaman tentang kerja hasil penulisan di tingkat kebangsaan dan antarabangsa serta memasuki pertandingan inovasi. Beliau menjadi nilai artikel dalam seperti doa online jurnal
terima kasih. Ain Zubaidah, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Yang berusaha Puan Nuris dan Cik Amirah ada sekali. Kalau saya tengok dalam senarai peserta ni. Okey, saya akan sharekan saya punya slide sekejap ya. Nampak tak? Nampak. Okey, alhamdulillah. Doktor. Okey, mungkin peserta ni, peserta bengkel ni dia daripada pelbagai bahagian, part 1, part 2 mungkin, part 4, part 5 mungkin. Saya kalau tengok pada tajuk bengkel penulisan pendidikan linguistik kan, bengkel, sepatutnya ataupun sewajarnya peserta bengkel ni dia dah ada idea ataupun sekurang-kurangnya dia dah ada kerangka awal apa yang nak dia tulis dalam kertas kerja yang bakal dihasilkan. Okay, sebab ini bengkel. Jadi saya punya perbincangan ataupun perkongsian pada pagi ini ada lima perkara yang saya akan kongsikan bersama dengan anda semua. Biasalah, yang pertama pengenalan, kemudian saya akan sentuh tentang topik-topik kajian semantik. Turut disentuh juga tentang teori dan konsep-konsep penting yang boleh digunakan dalam kajian semantik. Kemudian saya tunjukkan juga beberapa contoh data kajian yang sesuai digunakan untuk menghasilkan kertas kerja dalam bidang semantik, serta yang terakhir struktur penulisan kertas kerja. Saya dimaklumkan oleh Puan Nuris, pembahagian masanya macam 30 minit, 1 jam kan Puan Nuris? Betul Doktor. Okey, 30 minit tu maksudnya stop sekejap dengan Q&A ke atau macam mana? Boleh. Doktor selesa begitu. Okey, terima kasih. Jadi 30 minit yang pertama ni saya akan sentuh pengenalan dan topik-topik lah. Kemudian kita berhenti untuk Q&A. Seterusnya 30 minit yang seterusnya teori dan konsep. Sejam yang seterusnya teori kajian dan struktur penulisan kertas kerja. Dan saya lebih suka pelajar-pelajar ataupun peserta bertanya lah, kita buat perbincangan. Kan ni bengkel, dia bukannya kuliah ataupun syarahan perdana ke apa. Sebab ni bengkel, kita boleh interaksi, boleh tanya apa saja soalan berkaitan dengan kajian semantik. Kalau boleh 1 jam selepas ni lah. Okay. Jadi kalau siapa yang dah ambil subjek ataupun kursus semantik ataupun yang sedang mengambil kursus semantik, ungkapan ni memang suka saya gunakan sebagai pengenalan. Bahasa tanpa makna tidak bermakna. Yalah, hari-hari kita berbahasa, hari-hari kita menggunakan semantik ataupun makna. Sebab apa? Tujuannya adalah untuk menyampaikan mesej ataupun satu benda ataupun satu perkara yang cuba awak sampaikan. Okay? Jadi semantik ni sebenarnya istilahnya berasal daripada bahasa Yunani kuno, sema, yang bermaksud isyarat. Okay? Menurut Abdullah Hassan, dia kata semantik ni adalah kajian tentang fenomena makna dalam bahasa. Menurut Lyons pula, dia kata pengkajian makna ataupun dalam kamus linguistik. Okay. Semantik itu dikatakan sebagai sistem dan pengkajian tentang makna dalam bahasa. Dan nama lama bagi semantik adalah semasiologi dan semantologi. Okay. Seterusnya, okay, ini antara topik-topik yang boleh dijadikan kajian dalam bidang semantik. Ada banyak, tapi saya ambil yang penting-penting je lah ya. Okay, yang pertama semantik kata ataupun semantik leksikal. Kedua semantik dan pragmatik. Ketiga semantik kognitif. Seterusnya semantik dan semiotik. Dan saya masukkan juga semantik dan aplikasinya dalam bidang yang lain seperti semantik dan terjemahan, semantik dan linguistik korpus serta semantik dan dialektologi. Okay.
saya tak nak cerita detail lah sebab saya kata tadi bengkel kan, jadi saya rasa maklumat ataupun pengetahuan asas tentang semantik ataupun apa yang anda nak lakukan tu dah ada sedikit di dalam kepala. Jadi saya macam mengulang semula atau recall lah apa elemen dalam semantik leksikal yang boleh dikaji. Okay, pertamanya aspek sinonim. Dan awak semua tahu sinonim tu adalah merujuk pada kata serti. Okay, antonim kata yang berlawanan. Homonim dua atau lebih kata yang sama ada bunyi atau ejaan yang sama tapi berlainan makna. Contohnya perkataan rendang, sepak dengan sepak. Okay, sebab itu dipengaruhi oleh dua jenis i dalam fonologi tu. Kemudian homofon, dua kata atau lebih yang mempunyai bunyi sebutan yang sama tetapi berlainan makna dan ejaan. Naik dan naik. Ain Zubaidah. Nanti tolong jaga masa Okay, kalau 30 minit nanti minta saya stop. Okay, boleh? Reply kat chat. Saya tak nampak chat sebab saya sekarang ni full screen saya. Awak buka mic je, awak tegur je. Okay, boleh? Sebab awak moderator jadi awak menguasai sesi pagi ni sebenarnya. Okay, seterusnya homograf. Dua kata atau lebih yang mempunyai ejaan yang sama tetapi berlainan makna. Contohnya kata bisa. Okay, bisa dia boleh jadi merujuk kepada bisa ular tu. Satu lagi bisa tu merujuk pada kata bantu dalam bahasa Indonesia. Itu merujuk pada boleh lah. Kemudian leksikal daki merujuk pada satu kotoran di badan. Satu lagi perbuatan mendaki. Talang ni merujuk pada dua benda yang berlainan. Satu nama ikan, satu lagi nama tumbuhan. Ketam pun sama juga, satu merujuk pada haiwan ketam, satu lagi merujuk pada perbuatan, iaitu mengetam padi. Okey, kemudian hiponim, kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain. Contohnya melur, kenanga, kekwa, bunga raya, cempaka itu adalah hiponim kepada bunga. Dan yang terakhir okay, terakhirnya polisemi, iaitu kata yang mempunyai banyak makna. Okay, kalau kita lihat dalam kamus contohnya saya suka bagi kata manis. Okay, kata manis mempunyai banyak makna. Contohnya makna pertama dalam kamus, makna manis itu merujuk kepada rasa seperti gula atau madu. Tapi ada oleh kerana dia bersifat polisemi, manis mempunyai banyak makna. Contohnya merujuk kepada kenangan manis, senyuman manis, ketawa manis, muka yang manis, adik manis dan sebagainya lah. Jadi itu adalah merujuk pada polisemi. Dan kalau di dalam kamus, bagaimana kita nak tahu itu polisemi ataupun tidak, kita melihat ada diberikan entry dan lihat pada huraian maknanya itu ataupun penyenaraian maknanya itu akan dilabelkan ataupun dinomborkan dengan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah penanda kepada entry yang bersifat polisemi ataupun mempunyai banyak makna. Okey, seterusnya, selain daripada aspek-aspek yang telah saya sentuh ni, dalam semantik kata ataupun semantik leksikal, okay, kita boleh juga melihat ataupun mengkaji tentang jenis-jenis makna. Okay, konsep jenis-jenis makna ini telah diperkenalkan oleh Leach pada tahun 1974. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 jenis-jenis makna. Okay, yang pertama adalah makna denotasi, ataupun dengan kata lain dia merujuk pada makna rujukan di dalam kamus ataupun makna literal atau makna harfiah. Okey, contohnya kalau kata entry dalam kamus kan, entry rumah, dia akan menyeraikan ciri-ciri rumah tu. Itu adalah makna denotasi. Okey, makna sebenar. Kemudian makna konotasi, makna yang mengandungi makna tersirat ataupun mempunyai makna tambahan. Selalunya dia ada elemen
positif atau negatif. Contohnya perkataan betina ataupun jalang. Sorry yang saya sebut sebab saya nak kaitkan dengan konotasi. Kalau katalah perempuan jalang, dia ada konotasi yang tidak baik lah berbanding dengan wanita. Itu maksudnya. Okay. Kemudian makna stilistik yang lebih kepada penggunaan dari konteks gaya kesopanan ataupun merujuk kepada kerendahan hati ataupun merujuk kepada status sosial. Kalau dalam kuliah semantik, saya selalu bagi contoh perkataan teratak. Okey, kata makna denotasi perkataan teratak itu merujuk kepada rumah kecil, okey, selalunya di kawasan kampung. Tapi kalau awak dapat satu undangan, dia kata silalah datang ke teratak saya di Bukit Jelutong. Kalau dekat Shah Alam, Bukit Jelutong tu merujuk pada satu kawasan perumahan elit. Jadi dia nak menggambarkan kerendahan hati, dia nak menjemput orang datang ke rumah, dia gunakan istilah teratak. Itulah dikatakan sebagai makna stilistik. Makna tematik pula merujuk kepada susunan mesej yang difokuskan dalam sesuatu ayat. Contohnya dalam penggunaan ayat aktif dengan ayat pasif. Okay. Kemudian makna efektif, makna yang merujuk kepada emosi. Contohnya senang kita nak kenal pasti makna emosi ni berdasarkan leksikal, contoh marah, meradang, sakit hati, sejuk hati dan sebagainya lah. Okay. Kemudian makna kolatif, makna yang merujuk kepada keserasian perkataan ataupun dalam korpus kita kenali sebagai collocation, bersebelahan. Maksudnya kalau dalam konteks keserasian ni, tidak semua perkataan yang boleh digandingkan dalam bentuk satu frasa. Contohnya, kalau kita akan kata tiang itu tinggi, kita tak cakap tiang itu lampai. Contohnya maksudnya perkataan tinggi, perkataan lampai, tinggi lampai merujuk ataupun berkolokasi dengan manusia, tak boleh dengan benda. Begitulah. Itu dimasukkan sebagai makna kolatif. Okey, seterusnya makna figuratif merujuk pada makna kiasan. Ini dalam peribahasa, simpulan bahasa, metafora, metonimi dan sebagainya itu. Kemudian makna gramatikal merujuk kepada makna fungsian perkataan. Contohnya, kalau dalam tata bahasa dewan, dia ada senaraikan kata tugas. Contohnya kata nafi, kata bantu, kata penguat, kata apa nama lagi dan sebagainya, ialah dan adalah tu. Setiap perkataan itu tidak mempunyai makna yang khusus. Jadi, perkataan-perkataan itu diberikan maknanya berdasarkan fungsi. Okey? Fungsinya dalam tata bahasa lah. Okey, seterusnya makna kontekstual. Makna yang digunakan berdasarkan situasi. Selalunya makna kontekstual ni dia berkait ataupun mempunyai makna yang tersirat ataupun makna yang sebaliknya dan berkait dengan elemen pragmatik. Okay? Mungkin saya selalu bagi contoh dalam kelas, kalaulah seorang pelajar tu kawan awak, roommate lah, contoh roommate. Awak dah tidur lama sangat sampai malam, sampai petang, sampai nak maghrib baru bangun. Lepas tu kawan awak akan cakap kat awak, good morning. Jadi kalau makna denotasi good morning tu merujuk pada ucapan pada waktu pagi, tapi kawan awak tu dia ucapkan good morning pada waktu maghrib, itu merujukkan konteksnya dia sebagai satu sindiran sebab nak menyatakan yang kenapalah kau tidur lama sangat. So itu adalah makna kontekstual. Dan yang terakhir makna tekstual, makna yang terkandung dalam keseluruhan wacana itu. Contohnya kan, saya bagi selalunya makna tekstual ni terdapat pada tajuk-tajuk dalam berita akhbar. Sebab kalau kita tak baca keseluruhan teks itu ataupun kita hanya membaca tajuk saja, dia akan memberi satu masalah, mungkin salah tafsir ataupun mesej yang cuba disampaikan itu tidak dapat difahami lah oleh pembaca ataupun pendengar. Itu dikatakan sebagai tekstual. Dia melibatkan wacana, keseluruhan wacana. Okey. Jadi yang seterusnya bidang ataupun topik dalam kajian semantik ni, selalunya kita akan kita kaitkan semantik itu dengan bidang pragmatik. Okey. Kenapa perlunya semantik dan pragmatik ni? Sebab mungkin part 4 dan part 5 dah ada
sedikit maklumat ni. Okay. Semantik ni dia hanya melibatkan makna secara literal, selapis, harfiah. Okay. Selalunya semantik melibatkan makna kamus, makna rujukan tadi. Tapi pragmatik dia memberikan makna bukan linguistik, makna berdasarkan pengalaman, makna berdasarkan konteks tadi, makna berdasarkan situasi, makna berdasarkan penglihatan panca indera awak, itu dikenali sebagai pragmatik itu memberikan maklumat tambahan untuk menginterpretasikan sesuatu makna itu. Okey, mungkin dalam kelas pragmatik, ada satu istilah pragma linguistik. Pragma linguistik itu penginterpretasian suatu makna atau kata leksikal frasa dari sudut pandang linguistik, iaitu lebih melibatkan gabungan ilmu semantik dan pragmatik ataupun berkaitan pragmatik dan tata bahasa ataupun nahu. Jadi semantik yang saya pegang, pragmatik yang saya pegang ni adalah pragmatik yang inilah, pragma linguistik. Berbanding dengan satu lagi istilah sosiopragmatik, tak silap saya, yang lebih kepada kajian pragmatik dan aspek sosial lah, contohnya lakuan bahasa, kesantunan, ketidaksantunan tu. Okey. Seterusnya, dalam semantik dan pragmatik juga, kita boleh ataupun idea utama kita melihat makna tersirat, makna tersirat ataupun implisit, terutamanya dalam implikator. Untuk pengetahuan awak semua, mungkin ada yang confuse. Selalunya Part 5 lah bila dia buat proposal tu, doktor boleh ke guna TR dalam pragmatik? Teori relevance dalam pragmatik. Bagi saya boleh lah, sebab TR tu adalah sebahagian dari semantik dan juga sebahagian daripada pragmatik. Jadi dia boleh dua-dua bahagian. Jadi implikator ni pun satu topik yang boleh dilihat daripada semantik dan pragmatik. Sebab untuk menganalisis implikator, kita kena tahu makna semantiknya dulu ataupun makna linguistiknya dulu, barulah kita boleh menginterpretasi makna yang seterusnya. Dan akhirnya terhasillah andaian, dan kesimpulan implikator tu. Jadi implikator tu terbagi kepada dua, konvensional dengan perbualan. Selalunya ni konvensional tu dalam itulah peribahasa dan sebagainya tu, benda-benda yang awak dah tahu daripada dulu yang mengandung makna tersirat. Perbualan ni yang tiap-tiap hari. Contoh macam perangai tu jangan macam ni. Apa ya contoh? Perangai tu jangan macam setan, boleh tak? Itu satu contoh implikator perbualan lah. Merujuk pada jahatnya perangai awak tu macam syaitan lah, contoh. Kemudian ada juga konsep bahasa kiasan. Saya ambil bahasa kiasan ni dalam ataupun konsep daripada Zakbar dalam buku Ilmu Mengarang Melayu. Beliau ada menyeraikan beberapa jenis bahasa kiasan tu. Kemudian boleh lihat juga atau topik dalam ataupun menginterpretasi makna dalam simpulan bahasa, peribahasa, bidalan, perumpamaan, pantun, syair, teromba dan juga lirik lagu lah. Lirik lagu ni dia pun macam-macam jenis dia. Boleh jadi dalam lirik lagu nasyid ke, sebab dia banyak genre kan, balada lah, rock lah, lagu patriotik dan sebagainya. Mungkin itu boleh menjadi satu topik, maksudnya kita mengkaji makna-makna tersirat dalam lirik lagu. Seterusnya semantik kognitif. Semantik kognitif ni adalah satu pendekatan yang bertunjangkan pengalaman lampau dan persekitaran. Kalau dalam pragmatik dia menggelarkan pengalaman itu sebagai konteks, tapi dalam semantik kognitif dia panggil sebagai pengalaman badaniah, ataupun jasadiah nama dia. Kemudian dan makna mengikut acuan semantik kognitif adalah berasaskan struktur konseptual yang konvensional dan selalunya melalui proses pengkategorian lah. Kita mengkategorikan sesuatu itu berdasarkan pengalaman kita. Contohnya leksikal ataupun perkataan cantik, setiap orang mempunyai konsep yang berbeza tentang cantik ataupun cinta sebab dia berdasar pengalaman. Katalah cinta mungkin memberi satu pengalaman manis kalau dia tak pernah dikecewakan dan sebagainya. Tapi kalau orang yang pernah mengalami selalu putus ke dan sebagainya, dia akan anggap cinta itu sebagai satu yang
menyakitkan. Jadi itu adalah sebahagian kajian tentang semantik kognitif. Mungkin dia boleh lihat daripada perspektif sesuatu leksikal itu ada unsur positif dan negatif. Okey, satu lagi yang paling selalu orang buat tentang semantik kognitif ni adalah perluasan makna, terutamanya polisemi. Dan kita boleh kaitkan dengan isu kelingkaran makna dalam kamus. Okey, kemudian sinestesia. Sinestesia ni adalah satu konsep dalam polisemi, okey, melihat kepada kenapa polisemi itu berlaku, sebab dipengaruhi oleh pengalaman deria, contohnya penglihatan, bau, rasa, sentuh lah. Sebab itulah contoh saya bagi tadi, perkataan manis tu dia boleh jadi pengalaman manis, bau yang manis, ataupun apa ya, ada sebagainya lah. Okey, kemudian metafora konseptual, metonomi konseptual, dan kita boleh juga mengkaji selanga. Dalam konteks ni kita melihat kepada perluasan makna selanga. Contohnya macam perkataan sotong. Okey, sotong tu adalah satu selanga ataupun payung ataupun bawang. Banyak perkataan selanga yang telah mengalami perluasan makna, jadi kita boleh analisis menggunakan pendekatan semantik kognitif. Okey, seterusnya semantik dan semiotik. Saya ada berapa lama lagi? Ain ni diam je, Ain Zubaidah. Okey, semantik dan semiotik. Okay. Ya? Oh, 5 minit. Okey. Semantik dan semiotik. Semiotik itu adalah pengkajian sistem tentang tanda dan lambang linguistik serta lambang bukan linguistik yang digunakan dalam perhubungan berpola manusia. Itu saya ambil daripada kamus linguistik ya. Dalam konteks ni saya lebih fokuskan kepada kajian semiotik visual, iaitu semiotik dan yang melibatkan komunikasi visual. Okey, komunikasi visual itu merujuk kepada konsep komunikasi dan ungkapan daya kreativiti yang diaplikasikan dalam pelbagai media bahasa komunikasi visual dengan mengolah elemen reka bentuk yang terdiri daripada gambar, huruf, warna, komposisi, paparan dan paparan reka bentuk. Jadi apa elemen yang selalu dilihat dalam semiotik ataupun kajian yang boleh dianalisis adalah merujuk pada gambar, huruf, warna, komposisi dan paparan tu, display tu. Kajian semiotik ni bergantung kepada teori ataupun pendekatan siapa yang awak akan pilih lah. Okey, semiotik ni saya pecahkan kepada dua. Satu lagi yang tadi semiotik visual kan. Yang ini semiotik sosial. Okey, semiotik sosial memberikan dan menggambarkan bagaimana unsur semiotik digunakan dalam binaan, ruang, monumen, lukisan dan pelbagai entiti konkret untuk menyampaikan apa yang dikomunikasikan ataupun representasi wacana tertentu, identiti, nilai dan peristiwa. Selalunya kita boleh lihat dalam contoh seni pameran, lukisan, arca, sebina. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah Tugu Negara, dan kebetulan pula saya Cik Amira dan Puan Nuris pernah mengkaji tentang elemen semiotik Tugu Negara tu. Kalau berminat bolehlah baca kertas kerja kami tu. Okey. Dan ada juga kajian analisis bahasa dalam monumen perang. Okey, contohnya kajian oleh Agus Noga ni, dia kata setiap monumen ada gaya, reka bentuk tertentu, aksi, renungan ataupun tatapan, saiz, material, bahan tu dan bentuk yang memberi makna. Sama ada konotasi tersirat dan ada yang ada makna denotasi. Okay, mungkin kalau kat Malaysia ni kita tak ada banyak monumen yang berupa bentuk manusia. Okay? Kalau di Indonesia tu, kalau tak silap saya, adalah beberapa figura tokoh dia yang diletakkan ataupun dibina menjadi satu tugu. Jadi benda tu pun boleh dianalisis sebenarnya sebab dia ada punya makna tersirat. Kalau lihat kebanyakan tokoh ataupun monumen yang melibatkan bentuk manusia tu, dia angkat tangan lah, dia buka topi lah, kaki bersilang lah, tangan terbuka lah. Itu terbuka kan. Okey, itu ada mempunyai makna konotasi dan denotasi yang tersendiri. Okey, seterusnya semantik dan terjemahan. Mungkin part 3 dah tengah belajar. Okey, terjemahan itu memindahkan makna mesej dari bahasa sumber ke bahasa sasaran.
Okey, dan selalunya semantik dan terjemahan ini melibatkan semantik leksikal seperti jenis-jenis makna dalam terjemahan tu. Okey, yang saya dah sentuhkan jenis-jenis makna tadi mengikut kerangka konsep Leach. Okey, kemudian ada aspek padanan makna dalam terjemahan dan antara lain penterjemahan istilah dan bentukan istilah baru. Itu sangat berkait dengan semantik lah. Okey, seterusnya. Ini yang terakhir ke? Saya kelas. Okey, semantik dan linguistik korpus. Okey. Korpus linguistik adalah kajian bahasa berasaskan contoh-contoh penggunaan bahasa dalam kehidupan sebenar. Bahasa gunaan sebenar ataupun bukan bikinan maksudnya awak ambil semua korpus bahasa dan awak kaji. Okey, dan dalam konteks linguistik korpus ni, korpus yang dibina itu adalah korpus yang berbentuk ataupun kita panggil sebagai data korpus berkomputer. Okey, di kat Malaysia ni untuk korpus bahasa Melayu ada 2 sahaja yang boleh diakses secara percuma Pengkalan Data Korpus DBP dan Malay Concordance Project. Ya. Okey, Malay Concordance Project ni dibangunkan oleh Australian National University. So boleh akses, boleh tengok dan dia Malay Concordance Project ni menghimpunkan berapa saya tak ingat, tapi teks-teks klasik, contohnya sejarah Melayu, hikayat Hang Tuah dan sebagainya, dan boleh awak analisis lah. Dalam konteks ni awak boleh buat kajian perbandingan ataupun diachronik melibatkan dua abad yang berbeza. Contohnya dalam konteks kata penanda wacana dalam teks klasik dengan dalam buku sekarang mungkin berbeza makna fungsian ni. Jadi itu salah satu contoh kajian lah. Ataupun awak nak melihat perluasan makna kata sifat. Student saya pernah buat pahit dengan tawar dengan pahit ke apa benda tak. Jadi dia membandingkan daripada pengkalan data korpus DBP dengan MCP ni macam mana perluasan. Kalau dulu bentuk pola perluasan macam mana, kalau sekarang ataupun korpus contemporary, bagaimana perluasan makna perkataan itu. Kemudian satu lagi cara kita melihat, kita membina sendiri korpus kita sendiri. Mungkin Part 4 yang ambil kursus korpus linguistik pernah ada pengalaman untuk menghasilkan korpus sendiri dan korpus ni kita panggil sebagai DIY korpus. Okey, maksudnya tapi DIY korpus ni kita kena ada alat ataupun tools untuk analisis dia. Untuk buat masa sekarang yang terbaik ni ada tiga alat. Okey, Wordsmith tools paling tinggi 7.0, Encons yang boleh awak download daripada internet. Satu lagi Launchbox, itu yang paling latest. Launchbox ni dia detail sikit sebab dia ada statistik lah yang macam apa nama dia, istilah dia saya tak ingat. Jadi mungkin awak boleh expose sendirilah ya. Okey, kemudian peranti analisis data bahasa. Apa benda yang kita nak lihat dalam analisis korpus ni? Pertama, senarai frekuensi kekerapan perkataan tu lah. Selalunya lah kalau kita lihat dalam word list. Okay, word list, kalau siapa yang biasa guna Wordsmith, word list tu dia akan senaraikan apa perkataan yang paling kerap digunakan. Selalunya kata hubung yang lah, dan ke dan sebagainya. Jadi kita akan tengok pola pattern perkataan-perkataan tu. Jadi awak boleh buat perbandingan. Kalau melibatkan dua teks yang berbeza laras, apa perkataan yang paling kerap digunakan dan sebagainya. Kemudian baris concordance. Nanti saya akan tunjukkan apa benda concordance ni. Dan concordance ni berkait dengan makna kolokasi yang saya sebutkan tadi. Kita boleh lihat padanan perkataan, dan daripada concordance juga kita boleh melihat metafora sebenarnya. Okey, kemudian token atau polema ni macam contohnya kalau perkataan perang, dia ada variasi yang lain, memerangi, diperangi, memerangkan dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat pola kata-kata terbitan daripada sesuatu leksikal tu berdasarkan analisis token atau polema. Kemudian kita boleh lihat juga gugusan kata tu, maksudnya kata-kata yang sinonim yang hampir sama, dan
dan kata kunci tu lebih kurang sama dengan kekerapan ni jugalah, tapi keyword maksudnya kata yang paling banyak, paling utama yang digunakan dalam sesuatu data bahasa tu. Jadi itu antara kajian yang boleh kita kaitkan di antara semantik dan linguistik korpus. Seterusnya, okay, dan yang terakhir untuk sesi yang pertama ni, semantik dan dialektologi. Okay, dialektologi itu merujuk kepada kajian tentang dialek yang berfokus kepada semantik, leksikal, makna figuratif ke ataupun makna implisit. Jadi dialek tu bolehlah sama ada dialek dengan nama lain dia logat ni. Jadi kita banyak dialek. Dialek utara, dialek selatan, okay, dialek pantai timur dan sebagainya. Dan setiap dialek tu dia ada ciri-ciri dia. Contohnya saya pernah buat kajian di Perak. Okay, setiap kata tu dia ada variasi dia. Okay, dan setiap perkataan itu juga mempunyai makna yang berbeza berdasarkan konteks penggunaan. Contoh yang paling mudah, perkataan segan. Okay, kalau di utara, segan tu merujuk kepada malas. Tapi dalam konteks bahasa Melayu standard, segan tu merujuk kepada malu kan. Jadi itu dah berlaku perubahan makna dan jadi dalam konteks semantik awak boleh dokumenkan dan memberikan makna perkataan-perkataan tersebut lah. Kemudian selain daripada dialek daerah ataupun logat ni, kita juga boleh mengkaji bahasa minoriti, iaitu bahasa orang asli, bahasa sukuan di Sabah dan Sarawak. Terlalu banyak bahasa kan. Sem lepas ada seorang pelajar dia nak kaji dialek Idanan ke tak silap saya. Jadi memang kaum tu memang kecil, memang sedikit. Jadi kalau konteks sosial linguistik, maksudnya dia nak hampir bukan hampir pupus, dia dah makin menipis. Kalau istilah penulis pernah cakap kat saya, dia semakin menipis penggunaannya. Jadi seeloknya lah didokumentkan dan diberikan definisinya supaya next generation boleh tahu, oh maksud ni sebagainya. Bahasa minoriti ni juga boleh juga kita masukkan katalah kata bahasa Jawa, bahasa Banjar, dialek Kerinci, Bugis dan sebagainya yang terdapat di tanah air kita ni. Contohnya mungkin dialek Banjar yang ada di Perak berbeza dengan Banjar yang berada di Selangor dan Johor. Jadi itu benda tu mungkin perbezaan tu dari segi dalam konteks ni makna dia lah. Jadi itu boleh menjadi satu topik yang boleh awak kaji. Kemudian variasi leksikal tadilah. Mungkin dan variasi leksikal ni mungkin kita lebih lihat kepada perbezaan bunyi. Contohnya saya suka sebab saya dah terlibat dengan Perak kan. Kalau di Perak perkataan air tu dia boleh jadi ayak, dia boleh jadi air, dia boleh jadi apa lagi, air lah. Okay. Jadi itu variasi leksikal, makna sama tapi sebutannya berbeza. Itu juga satu aspek dalam semantik dan dialektologi. Okay. So kita berhenti dulu untuk sesi pertama. Okay. Jika ada sebarang soalan, boleh ajukan kepada pengarah. Yang memiliki sebarang soalan, anda boleh mengajukan soalan kepada penceramah. Ada soalan? Saya akan serahkan semula kepada Dr. Zainal untuk meneruskan kajian. Okay. So mungkin tak apalah. Mungkin di akhir bingkai ni mungkin ada soalan untuk saya. Tak apa. Okay, saya teruskan dengan yang kedua, bahagian kedua iaitu teori dan konsep-konsep yang ada ataupun boleh digunakan untuk mengkaji bahasa ni lah dalam konteks semantik lah. Okay, pertama sekali saya pergi semula kepada bidang-bidang atau topik tu.
Okey, setiap bidang ataupun sub bidang dalam semantik tu dia ada mempunyai teori-teori ni ataupun konsep-konsep yang tersendiri. Okey, contohnya macam semantik kata ataupun semantik leksikal, teori yang paling famous digunakan adalah teori analisis komponen makna, okey. Teori analisis komponen makna oleh Naida pada tahun 1979 dan satu lagi konsep jenis-jenis makna oleh Leach pada 1974. Okey, dan semantik kata atau leksikal ni sesuai digunakan dalam kajian tadi, semantik dan dialektologi. Okey. Kalau untuk melihat metafora ke atau kata tak sesuai lah sebab peringkat asas semantik leksikal tu dengan menggunakan teori analisis komponen makna, kita memberikan definisi kepada perkataan, sesuatu perkataan itulah. Dalam konteks ni yang paling bagus saya rasa dalam kajian dialektologi lah, kita memberi makna dalam perkataan-perkataan dialek itu. Okey, walaupun kita dah ada glosori, kalau awak perhatikan dah ada glosori yang dihasilkan oleh Dewan Bahasa. Yalah, Dewan Bahasa dan Pustaka. Mungkin ada penambahbaikan lain ataupun leksikal lain yang perlu dimasukkan dalam glosari itu dan awak lah sebagai pengkaji kena bina, kena buat. Okey, dalam subtopik semantik dan pragmatik, okey, kajian yang paling teori yang paling selalu orang guna, pengkaji semantik guna adalah teori relevance. Okey, yang diperkenalkan oleh Sperber dan Wilson pada tahun 1986 dan dimurnikan pada tahun 1995. Antara konsep-konsep penting ataupun yang sering dilihat ataupun digunakan adalah konsep makna implisit dan makna tersirat. Okey. Kemudian dalam kajian semantik kognitif pula, ada 3 teori yang sering digunakan, iaitu teori prototype oleh Eleanor Roche yang melihat kepada peluasan makna. Teori ini digunakan untuk menentukan makna teras dan makna pinggiran bagi suatu perkataan itu. Kemudian teori metafora konseptual, kita menganalisis sesuatu metafora. Contohnya dalam semantik kognitif, sesuatu metafora itu dipanggil atau dikenali sebagai metafora konseptual. Kita mengkonsepkan sesuatu elemen yang abstrak menggunakan elemen yang konkret. Contohnya penghujung rindu. Okey, penghujung rindu. Leksikal frasa penghujung rindu, kita tak boleh nak kelompokkan dia sebagai simpulan bahasa ke peribahasa ke simpulan bahasa, tak. Sebab itu adalah satu, kalau dalam semantik kolektif dikenali sebagai metafora linguistik. Okey, penghujung rindu. Dengan menggunakan teori metafora konseptual, okey, kita akan tunjukkan proses pemetaan 2 domain dan kita akan konsepkan apa maksud sebenar kepada penghujung rindu itu. Jadi kita dalam konteks ni, data penghujung rindu tu, rindu adalah elemen yang abstrak, jadi kita nak konsepkan rindu tu sebagai apa? Jadi di penghujung. Jadi maksudnya rindu kita boleh konsepkan rindu adalah perjalanan. Okey, rindu adalah perjalanan. Itu dalam kalau guna teori metafora konseptual lah. Dan yang terakhir dalam semantik kolektif, teori hybrid, iaitu menggabungkan 2 teori, iaitu teori metafora konseptual dan teori relevance. Teori hybrid ni diperkenalkan oleh Tyndall pada tahun 2008 dan dimurnikan oleh Hannah Stover pada tahun 2010. Pembaharuan yang dilakukan oleh Hannah Stover, dia memperkenalkan triple processing ataupun proses tiga serangkai. Kemudian yang seterusnya semantik dan semiotik, ada 2 teori yang boleh awak gunakan. Boleh pilih sama ada teori yang dikemukakan oleh Stokes ataupun Crash dan Van Leeuwen ni, sebab dia ada berbeza. Okey, semantik dan terjemahan pula mungkin boleh lihat ataupun gunakan strategi terjemahan bahasa figuratif oleh Larson pada tahun 1998. Okey, semantik dan linguistik korpus ni saya tak letakkan sebab ataupun semantik dan dialektologi ni sebab dia melibatkan bidang contohnya. Okey, ini adalah contoh paparan data korpus yang dibina sendiri. Maksudnya saya, Puan Nuris, saya, Puan Umaimah, Puan Zu, Puan Nurul dan seorang pelajar saya, dan pelajar tu dia bertindak sebagai pembantu penyelidik lah. Dia tolong mengumpulkan data-data
Data corpus ni kami mengambil daripada berita atas talian Astro Awani dan tujuannya adalah untuk melihat metafora COVID-19 dan paper ni telah saya bentangkan pada hari Khamis hari tu. Mungkin Pak Fo dah dengar lah, maksudnya COVID ini bila dianalisis menggunakan, ini adalah contoh paparan concordance, okay, yang saya sebut tadi concordance tu, dan hasil penelitian kami menunjukkan bahawa COVID itu dikonsepkan sebagai satu peperangan. Okay, COVID adalah peperangan. Jadi bolehlah dianalisis lagi sebenarnya sebab kami menghadkan data ni bulan 9 dan 10 saja. Mungkin dari kalau kita ambil awal daripada bulan Mac ataupun Januari 2020, mungkin lagi banyak konsep-konsep COVID ataupun metafora COVID tu terhasil. Okay. Jadi analisis corpus ni kumpulan kami gunakan teori hybrid. Okay. Jadi sebab tu saya tak, dalam bahagian ni saya tak letak teori yang khusus sebab linguistic corpus ni adalah sebagai satu tools. Jadi awak bebas nak kaji, mungkin boleh tengok dalam konteks apa, teori apa yang sesuai, bergantung kepada objektif ataupun topik kajian awak. Begitu juga dengan semantik dan dialektologi ni. Okay, dia boleh gunakan, contohnya saya ambil kajian variasi leksikal dalam tiga dialek dusunik di Sabah. Okay, masyarakat dusun. Jadi pengkaji ni dia pilih perkataan-perkataan, dah menganalisisnya. Okay, dia gunakan konsep variasi leksikal tu. Jadi dalam contohnya dia kata dalam finding ni jadual satu leksikal DBL dan DT yang berlainan untuk maksud yang sama. Maksudnya kata lain tapi maksudnya sama. Jadi itu contoh kajian yang boleh awak buat lah untuk semantik leksikal plus dialek. Okay, ataupun logat ataupun bahasa minoriti tadi. Okay. Jadi untuk kajian semantik ni ada banyak data sebenarnya yang boleh kita gunakan. Okay. Tapi yang selalunya kita menggunakan teks bertulis lah. Sama ada awak dapat yang memang dah ready made, contohnya data daripada novel, cerpen, teks bertulis, teks contohnya kutubah ke, teks ucapan dan sebagainya, memang dah kita boleh akses, senang nak dapat. Download je daripada mana-mana bahagian yang berautoriti, jangan ambil daripada blog. Tu bergantung pula, kalau awak nak tengok penggunaan kata dalam blog, tak ada masalah. Okay. Kemudian data kajian yang lain, ujaran ataupun data perbualan lah. Selalunya ini sangat berkait dengan pragmatik tadi. Sebab kita nak tengok lakuan bahasa, ketidaksantunan ke dan sebagainya. Kemudian data daripada iklan. Iklan pun senang, melambak awak boleh dapat, senang bercetak, iklan elektronik. Okay. Selain daripada itu, elemen pula. Data yang berbentuk kartun ataupun komik. Contohnya, saya tak pasti senyum kambing dulu kalau awak pernah tengok dalam Surat Khabar Utusan Malaysia. Ada kolom senyum kambing. Kat situ awak boleh analisis setiap dialog tu dia ada makna yang cuba disampaikan. Okay. Kemudian selain daripada itu, awak juga boleh mengkaji menggunakan muka depan majalah atau buku. Okay, sebab setiap buku atau majalah tu mempunyai elemen semiotik dan dia berkait dengan ilmu penyuntingan yang awak akan belajar pada masa part 5 nanti. Sebab sebagai editor, insyaAllah lah satu hari nanti mungkin ramai daripada dalam kalangan awak ni menjadi editor. Jadi sebagai editor, awak perlu faham bahan yang awak edit tu perlukan elemen-elemen semiotik dan elemen semiotik tu pula perlu selari dengan bahan tersebut. Contoh mudah lah, katalah awak jadi editor wartawan berita. Okay, berita yang ditulis tu tentang kesedihan, tapi gambar yang awak letak tu lah gambar orang ketawa. Jadi tak selari lah. Jadi sebab itu elemen semiotik dan semantik ni penting juga dalam bidang penyuntingan. Okay. Kemudian data korpus berkomputer yang saya sebutkan, yang saya sebut tadi, sama ada yang dah ada, contohnya daripada DBP dengan Malay Concordance Project, ataupun awak buat sendirilah, maksudnya kumpulkan contohnya lirik lagu, pantun ke,
peribahasa ke, awak run dengan wordsmith dan mungkin dalam konteks peribahasa awak boleh lihat frekuensi pelambangan yang sering digunakan. Itu boleh pecahkan lagi lah pelambangan flora, fauna, alatan ke, alam sekitar ke, batu, gua, gunung, kita tak tahu. Jadi pentingnya kita runkan benda tu dengan menggunakan alatan linguistik corpus tadi. Kemudian yang paling senang nak dapat daripada media sosial lah. Contohnya daripada Facebook dan daripada Twitter yang boleh kita extract. Contoh awak nak tengok, mungkin Syal Faris ada ke dalam ni? Dia mungkin dah dapat tajuk selanga. Okey, Syal ada. Mungkin dia dah dapat tajuk selanga dan dia ambil daripada Twitter dan dia akan analisis menggunakan teori prototype. Itu contoh. Maksudnya dalam kajian semantik kita jangan fikirkan macam susah-susah nak cari data. Sebenarnya data tu bersepah ada pada depan mata kita sebenarnya. Cuma kita yang kena tahu macam mana nak dapatkan ataupun macam mana nak gunakan data itu dengan sebaik mungkin. Okay? Seterusnya, ini adalah contoh data-data dan saya pernah share pun dengan student pelajar part 4. Okay, ini antara elemen yang boleh awak analisis menggunakan contoh kalau awak nak mengkaji dalam konteks semiotik visual. Data-data ni contohnya macam kenapa dia pilih warna coklat, kenapa dia letakkan ini, ada pesasarannya, ada gambar ramuan-ramuan yang ada dalam jus Nusantara, apa interpretasi kepada tagline penghulu segala produk. Okay, kalau dalam contoh ayat anugerah ni, air anugerah ni kenapa dia pilih warna pink? Okay, dan kenapa dia meng-highlightkan bahasa Melayu apa? Okay, menekankan. Okay, ayat-ayat perkataan macam bacaan 30 juzuk Al-Quran dan dia doa-doa pilihan. Dalam konteks ni maknanya adalah dia berkait dengan retorik pemujukan. Benda tu pun awak boleh kaji dan kenapa dia letakkan gambar percikan air ni. Kenapa warna pink dan kenapa pula yang ni warna biru. Okay, so sebagai linguis inilah kerja awak untuk menganalisisnya. Okay, contoh yang lain yang saya kata kartun-kartun tadi, ini adalah contoh kartun editorial. Kalau siapa yang dia dan kartun editorial berkait dengan politik dan selalunya kartun editorial dia akan highlight kepada watak-watak tertentu. Contoh yang ini contoh yang paling mudah awak interpret kot. Kita kan kenal ni siapa kan? Rosmah, okay? Dan elemen-elemen yang ada dalam ni berkait ataupun mempunyai konteks apa yang dia dah buat sebelum-sebelum ni. Contohnya belian dia, rambut dia harga 1,200 dandanan. Okay, dan sebagai linguis awak kena huraikan sebab mungkin orang tak faham apa benda sebenarnya. Ini kartun daripada Zuna. Kenapa Zuna lukis macam ini siapa dan sebagainya. Itu berkait dengan konteks dan perlu dihuraikan kenapa gambar-gambar macam inilah. Begitu juga dengan contoh ni ada isu 1MDB, ada Al-Tatuyah yang dah jadi okay. Kemudian kapal ni merujuk pada kerajaan dan setiap elemen tu boleh dianalisis sebenarnya. Okay. Dan yang saya kata tadi muka depan buku dan majalah, mungkin saya tak tahulah kali terakhir awak baca 2 majalah ni bila. Okay, kalau perhatikan setiap elemen ni ada di depan muka gambar rajah pula. Majalah ni dia berkait dengan isu topik utama dalam dalam majalah tu lah. Contohnya macam evolusi fashion remaja, cita rasa atau ikut-ikutan. Jadi dia letakkan fashion remaja dia tak letak pula gambar tongkat ke minyak cakapak sebab ini merujuk kepada remaja. Jadi itu yang saya katakan kena interpret siapa sasarannya, siapa pengeluarnya dan sebagainya. Itu boleh gunakan teori semantic visual stock tu. Okay, yang begitu juga dengan ini bahasa Melayu wahana keintelektualan bangsa. Nampak? Keintelektualan tu dia gambarkan kita punya minda ni sebagai satu mesin yang sentiasa bergerak. Ini mesin ni mesin pula. Okay, enjin yang sentiasa bergerak
Jadi dia gambarkan, melambangkan minda bangsa kita tu sentiasa bergerak, sentiasa menerima pembaruan, sentiasa berfikiran terbuka, tak jumut dah, maksudnya tak macam peribahasa katak di bawah tempurung tu. Okay, dan ada pula logo Cintailah Bahasa ni dengan sambutan 60 tahun DBP. Jadi benda tu yang perlu awak analisis, dan kenapa dia guna warna yang ini warna kuning kan, yang ini kenapa warna kelabu, why? Sebab berkait dengan logam dan sebagainya. Yang kuning ni menunjukkan tenaga, remaja kan tenaga, kalau oren kan macam striking sangat, jadi dia gunakan kuning sebab kuning ada makna-makna tertentu lah. Itu boleh dikaji sebab setiap makna mempunyai setiap warna mempunyai makna yang tersendiri. Contoh merah melambangkan keberanian, dalam konteks negatifnya merah itu melambangkan marah dan sebagainya lah. Okey. Sekejap. Okey, saya stop dululah. Ada soalan untuk saya? Semua sekiranya ada sebarang soalan, kemudian kepada penceramah. Sekiranya ada sebarang soalan, anda boleh ajukan kepada penceramah. Tak ada? Baiklah, sekiranya tiada sebarang soalan, saya serahkan semula kepada doktor untuk menjelaskan. Okey. Okey, bahagian terakhir, sebab tujuan bengkel ni adalah untuk memberi panduan kepada para pelajar untuk menghasilkan satu kertas kerja dalam untuk hari ini tentang semantik lah. Jadi Dr. Nurizah telah kongsikan pada minggu lepas, 2 minggu lepas kot, apa struktur yang perlu ataupun apa aspek yang perlu ada dalam penulisan kertas kerja. Jadi saya ulang sekali lagi setiap kertas kerja dia perlu ada tajuk lah. Kalau dalam penulisan akademik, siapa yang belajar penulisan akademik dengan saya, dia tahu mesti ada tajuk. Okay, mesti setiap benda yang awak tulis tu mesti bertajuk. Okay, kalau tak, pembaca tak faham apa benda ni. Okay. Kemudian dalam kertas kerja dia mengandungi abstrak. Okay, abstrak tu dan termasuklah ada beberapa kata kunci yang perlu awak letakkan. Kata kunci tu merujuk kepada apa topik-topik ataupun perkara penting yang awak bincangkan dalam kertas kerja tersebut. Okay, seterusnya bahagian pengenalan, kemudian kerangka konsep ataupun kerangka teori, seterusnya metodologi, analisis dan dapatan, rumusan serta rujukan. Jadi kita pergi satu persatu. Tajuk ni saya rasa tajuk tu perlulah tak terlalu panjang. Kalau dalam penulisan akademik dia paling banyak pun 4 baris. Okay. Dan tajuk tu perlulah benar-benar menggambarkan kajian awak. Kalau awak mengkaji variasi leksikal dialek variasi leksikal bahasa Jawa di Malaysia. Okay. So tanya diri awak, betul ke awak buat tu merujuk pada keseluruhan Malaysia, ataupun sebenarnya awak pergi satu kampung je. Jadi terus tajuk awak variasi leksikal dialek Jawa di kampung apa. Dah. So itu tajuk. Jangan letak di Malaysia ke di negeri Selangor. Itu pun macam kabur. Jadi terus spesifik. Okay, kemudian abstrak. Abstrak ni dalam abstrak dia perlu ada 4 benda ni. Okay, pertamanya penyataan masalah, kedua objektif kajian awak,
ketiga metodologi ringkas data apa yang awak gunakan, teori apa yang awak gunakan ataupun kerangka konsep apa yang awak gunakan, dan masukkan juga dalam abstract finding awak, dapatan kajian awak. Sebab abstract ni adalah gambaran ataupun maklumat utama yang awak bincangkan dalam kertas kerja tu. Okey. Saya tak ada nak dalam penyataan masalah. Okey. Kejap. Saya akan perincikan lagi. Okey, dalam pengenalan, selalunya kita akan tulis atau bincangkan tentang latar belakang kajian lah. Kalau kata tadi variasi leksikal, bagi tahulah variasi leksikal tu definisinya apa, mungkin masukkan definisi daripada tokoh-tokoh tertentu, kemudian awak rumuskan apa definisi awak sendiri tentang variasi leksikal. Okey. Kemudian masuk dalam pengenalan juga boleh dimasukkan tentang objektif kajian. Basic asas untuk objektif adalah mengenal pasti, kemudian menganalisis ataupun seterusnya awak nak mengelompokkan ke dan sebagainya. Tapi bagi saya untuk peringkat awak, 2 objektif kajian sudah memadai lah, sebab awak tak adalah sampai tahap nak memperbaiki teori ke, nak memperkenalkan konsep baru ke, bukan. Sebab awak sarjana muda, kalau nak buat benda-benda tu yang lagi advance, buatlah masa awak master ataupun PhD nanti. Okay, jadi yang basic, objektif dia mengenal pasti dan menganalisis. Contoh, mengenal pasti variasi leksikal dalam dialek apa-apa. Kemudian menganalisis ni ataupun bila variasi leksikal mungkin boleh masukkan mengelompokkan leksikal tu berdasarkan jenis domain ke, golongan kata ke dan sebagainya. Jadi bergantung kepada apa yang awak kaji. Itu keyword dia. Kemudian penyataan masalah. Saya nampak pattern dalam kajian semantik dia akan bermula dengan makna tersirat ataupun makna implisit, makna yang kabur dan sebagainya. Jadi pattern untuk semua kajian semantik ni bagi saya dia akan bermula dengan isu makna tersirat, kekaburan makna. Jadi apa kesan kepada makna tersirat, kekaburan makna ni? Contohnya dalam metafora orang tak faham. Jadi bila pengguna bahasa menggunakan metafora, kalau pendengar ataupun pembaca tak faham apa yang disampaikan melalui metafora tu, jadi dia akan berlaku salah tafsir makna. Dan bila berlaku salah tafsir makna, mesej yang nak disampaikan tu tidak difahami dan akhirnya kegagalan komunikasi berlaku. Itu main ataupun penyataan masalah utama dalam semantik lah. Mungkin awak boleh tambah lagi lah benda-benda lain macam selonggor, macam selanga kan. Mungkin selanga tu kena mention dulu apa ciri selanga. Selanga tu adalah bahasa yang digunakan oleh golongan-golongan tertentu. Okey, dan awak akan timbulkan satu masalah iaitu selalunya masalah ni berbentuk negatif, dia mesti negatif. Jadi apabila selanga itu digunakan oleh ataupun didengar oleh kelompok yang bukan dalam kelompok tadi, maka akan berlakulah kekaburan makna, salah tafsir makna, jadi mesej yang tidak difahami dan berlakulah kegagalan komunikasi. Itu pattern penyataan masalah dalam semantik lah. Kemudian dalam pengenalan juga awak boleh masukkan beberapa kajian literatur yang berkaitan. Mungkin 5 atau 8 kajian lah. Sebab ini kertas kerja kan. Kalau awak nak masukkan sampai 20 kajian lepas, itu dah jadi projek ilmiah awak. Okey, jadi kena berkait. Kalau tentang variasi leksikal tadi, cari kajian yang berkaitan dengan variasi leksikal. Kalau tentang metafora, cari kajian yang tentang yang berkaitan dengan kajian metafora. Sebab apa? Kajian literatur ataupun kajian lepas ataupun buku yang awak rujuk itu sangat penting untuk menghasilkan penyataan masalah awak. Okey? Mungkin part 4 dia dah belajar kot, tapi saya ringkas saja lah. Sebab apa penyataan masalah ni terbahagi kepada 2. Satu isu, satu lagi kelompongan kajian lepas ataupun gap of knowledge. Kalau katalah, kalau dulu orang dah kaji benda A, B, C, tiba-tiba awak nampak D tak dikaji. Jadi sebab itulah awak mengkaji D, sebab sebelum ni ada pengkaji dah buat. Jangan fikir ataupun semat dalam hati awak nak buat kajian yang tak pernah orang buat. Tak boleh. Okay? Jangan ada cita-cita untuk menghasilkan satu kajian yang tak pernah orang buat. Kenapa?
itu akan memberi masalah untuk awak mencari kajian literatur. Okey, sebab kita kena faham konsep ilmu. Ilmu sentiasa berkembang, ilmu sentiasa diperbaiki, ilmu sentiasa diperdebatkan. Jadi kita sambung je kajian orang yang dah buat sebelum tu, tapi lihat pada apa lagi aspek yang belum dikaji. Itu fungsi kajian literatur. Kajian literatur ni awak kena baca betul-betul. Okey? Berdasarkan pengalaman saya sebagai penyilia, berdasarkan pengalaman saya sebagai pensyarah muatan akademik, saya akan tanya, awak dah baca betul-betul apa yang ditulis, siapa, tahun terbit, benda-benda tu sangat memberi maklumat lah. Sebab apa tujuan awak membaca? Tu kena tanya diri awak lah. So, apa yang awak cari? Awak nak tahu tentang teori ke? Tentang data yang digunakan ke? Jadi, benda-benda penting dalam kajian literatur tu perlu diambil note lah. Macam, bila saya tanya, okay, selalunya student akan tanya, doktor, buat macam ni boleh tak? Saya akan tanya, dah baca kajian lepas? Dah baca kajian lepas? Sebab saya tak boleh nak berbincang dengan awak sekiranya awak tak ada maklumat tentang kajian. Macam awak jangan harap pensyarah ni memberi awak satu topik atau satu tajuk yang cantik untuk awak, tak. Sebab kenapa? Kalau tajuk tu daripada kami, tak kisahlah dalam PI ke, proposal ke, tugas kerja ni ke, benda tu awak yang akan buat. Jadi awak yang faham, macam contoh awak bawa kereta, awak yang pegang steering, bukan kami. Kami penumpang aja. Okay, itu analoginya. Jadi kena tahu apa isu, apa teori nak digunakan, apa yang orang dah buat dan apa yang orang yang tak buat lagi berdasarkan apa yang telah orang pengkaji lepas buat. Okay, itu awak boleh masukkan dalam pengenalan. Okay, seterusnya bahagian kerangka teori ataupun kerangka konsep. Okay, dia dalam semantik ni ataupun dalam apa saja kajian, okay, kita boleh sama ada menggunakan kerangka konsep dan kerangka teori ataupun pilih salah satu. Tapi selalunya bila ada kerangka teori, dia automatik akan ada juga kerangka konsep. Contoh, kalau digunakan teori relevance, dia akan ada ikutannya iaitu konsep. Mungkin dia akan masukkan kerangka konsep indikator ataupun kerangka konsep bahasa tersirat, bahasa kiasan, ataupun dia akan masukkan kerangka konsep metafora. Jadi bila ada teori, automatik dia akan ada kerangka konsep. Tapi kalau awak hanya guna kerangka konsep, mungkin dia tak ada teori. Jadi itu saya kata poin yang kedua, atau pilih salah satu. Okay? Dan untuk kerangka teori dengan kerangka konsep ni, awak bukan main ambil daripada menurut tata bahasa dewan, tak boleh. Okay, sebab apa? Saya paling annoying kalau pelajar guna menurut tata bahasa dewan, dia asyik baca kamus, dia tak baca benda lain. Okay, jadi tolong menurut kamus dewan tu jangan letak awal-awal penulisan. Dia akan memberi satu manifestasi ataupun interpretasi, pemalasnya student ni. Jadi tolong, menurut kamus dewan tu mungkin belakang-belakang sekali. Yang paling smart, awak ambil dalam kamus linguistik, nampak? Awak gunakan istilah, kamus istilah berbanding dengan kamus dewan tadi lah. Okay, jadi untuk kerangka teori dan kerangka konsep, awak perlu rujuk kajian asal, buku asal tokoh pelopor. Mungkin dalam kajian teori relevance, dia mungkin kena rujuk buku Sperber dan Wilson. Sebab itulah mungkin ada sebahagian daripada awak saya pernah share link e-book tu, bukan saja-saja sebab saya nak awak merujuk rujukan asal. Jangan kata tak jumpa, ada cara, awak je kena usaha nak cari. Sebab saya dah cuba buku teori relevance ke, buku semiotik, buku retorik, buku apa saja yang ada yang awak gunakan sebagai pegangan teori ataupun konsep tu ada dalam link yang saya sharekan tu. Okay? Kemudian kena rujuk lah. Maksud contoh kalau awak nak guna saya bagi tadi bahasa kiasan kan, awak ambil konsep Zaba. Sebab nanti itu membantu awak menganalisis data kajian awak tu. Kalau awak main gembat je, maksudnya kejap awak guna konsep ni, kejap awak guna konsep ni, kejap guna konsep. Jadi awak tak konsisten dan menggambarkan awak tak menguasai apa yang awak buat. Jadi kena rujuk kajian ataupun buku asal. Okay. Dan gunakan kerangka konsep yang dikemukakan oleh tokoh ataupun linguis terkemuka atau tersohor. Jadi awak yang perlu tentukan yang ini konsisten ke, ini dah establish ke, ini baru lagi ke dan sebagainya.
Okay, sebagai penulis, sebagai pengkaji, awak kena bertanggungjawab untuk tahu asal-usul teori, asal-usul konsep. Sebab bila awak tak faham, awak tak akan menguasai ataupun awak tak boleh pun mengaplikasikan teori ataupun konsep tu. Okay? Seterusnya, metodologi. Dalam metodologi, okay, awak perlu nyatakan pendekatan kajian. Sama ada kualitatif ataupun kuantitatif. Dan berdasarkan pengalaman, okay, semua dan mungkin pelajar part 4, part 5 pun dah belajar, kajian teks kita kelompokkan sebagai kajian kualitatif. Kuali. Sebab tu dia banyak goreng. Kuali. Okay. Kemudian kaedah kajian kualitatif tu saya nanti awak cari sendirilah ya apa maksud dia, apa ciri-ciri dia. Kemudian kaedah kajian awak boleh nyatakan analisis teks ataupun kajian lapangan plus analisis teks. Itu yang kaji dapatkan data daripada kajian lapangan lah. Kemudian data kajian pula boleh awak gunakan sama ada data kajian primer, sekunder ataupun corpus DIY yang awak buat sendiri tu, dan berikan justifikasi pemilihan data kajian. Contoh data kajian primer yang memang memang contohnya bahasa orang asli yang tak pernah didokumentasikan. Itu data kajian primer maksudnya awak yang pertama kali jumpa. Kebetulan sebab awak duduk dengan dekat kawasan tu, jadi kebetulan juga kawasan orang minoriti tu tak pernah dikaji. Jadi data yang utama tu adalah data primer lah. Yang sekunder ni mungkin contohnya daripada akhbar, cerpen, majalah dan sebagainya yang benda yang dah ada. Dan begitu juga dengan korpus yang sedia ada tu. Pengkalan data korpus tu adalah data sekunder. Korpus DIY ni korpus yang awak bina sendiri dan kena ingat setiap jenis data yang dipilih tu perlu ada justifikasi. Kenapa pilih itu? Contoh, awak nak kaji metafora dalam karya Hamka. Contoh Jadi kenapa karya Hamka? Kenapa tak orang lain? Okay? Dan awak kena justifikasi pemilihan Hamka tu sebab dia seorang alim ulama yang terkenal dan sebagainya. Begitu juga dengan buku-buku yang ditulis oleh sastrawan negara. Itu adalah justifikasi. Jangan bagi tahu ataupun cakap dekat penulis pembaca, saya kaji guna novel ni sebab saya minat novel ni. Tak boleh. Itu bukan alasan dalam bidang dalam bidang akademik ataupun penulisan akademik lah. Sebab awak suka, itu hobi awak, jadi awak nak kaji. Tak boleh. Dia kena ada justifikasi lah. Selalunya kita akan gunakan data-data oleh penulis tersohor yang ataupun nak kaji filem atau drama yang menang anugerah, ataupun nak kaji contoh lirik lagu yang menang anugerah juara lagu yang akan berlangsung, yang whatever lah macam tu. Mesti ada satu something yang istimewa tentang data tu. Okay? Bukan je sebab ini pakwa saya bagi novel ni jadi saya nak kaji. Tak boleh. Okay. Kemudian kena nyatakan persimpulan data. Contohnya dalam semantik awak kena nyatakan katalah awak mentranskripsi satu filem untuk melihat implikator contoh. Okey. Jadi dalam bahagian persimpulan data awak kena nyatakan berapa tempoh masa filem itu dan berapa banyak data yang awak analisis. Adakah keseluruhan filem, okey, durasi dia katalah 2 jam ataupun awak ambil 15 sebahagian sahaja. Okey, 1 minit dan sebagainya lah. Itu contohnya, itu katakan sebagai persimpulan data. Kalaulah kata awak boleh gunakanlah teknik-teknik persimpulan data berserata, rawak, mudah dan sebagainya lah. Itu kena rujuk balik dalam kelas metodologi. Okey, analisis dan dapatan. Okey, yang pentingnya dalam bahagian analisis dan dapatan ni, awak kena tunjukkan cara analisis teori atau konsep yang telah dipilih. Tunjukkan step by step. Kalau katalah dalam teori relevance dia ada konteks, kesan konteks dan kos memproses, benda tu mesti terpancar, ditulis dalam tulisan awak. Sebab dan disertai dengan huraian yang mendalam lah. Letak aja lepas tu tak hurai. Okey, contohnya setiap jadual, setiap rajah perlu dihurai, diberikan deskripsinya. Okey, kalau awak letak gambar graf bar, lepas tu kami sebagai pembaca ni, apa benda dia nak cakap ni? Okay? Bukan, sebab tulisan akademik ni dia bersifat sehala. Kita tak boleh tanya soal jawab. Jadi awak kena tambah menulis untuk memberi pemahaman kepada pembaca awak lah. Okay? Dan perlu ada huraian yang mendalam.
dan dimasukkan dengan contoh-contoh atau bukti-bukti yang berkaitan lah. Kemudian kenapa saya katakan teori dengan konsep tu penting, sebab dua benda ni, teori dengan konsep, sangat penting dalam kajian sebab ia sebagai panduan untuk awak membuat analisis. Saya tulis tu, jalan yang lurus supaya awak tak ke laut. Okay, kalau awak tak pegang kepada satu teori ataupun satu konsep, awak akan macam lost. Jadi sebab tu menurut Za'bar, menurut Asma Haji Omar, itu pentingnya ataupun dalam Suburban Reason menyatakan ataupun Lakoff telah menyatakan metafora terbagi kepada 3. Antologi, struktural dengan orientasi. Apa dalam analisis awak tunjukkan apa 3 ketul metafora tu. Itu pentingnya teori ataupun konsep. Okey, kemudian satu lagi poinnya, analisis mesti bersulamkan teori dengan konsep. Sebab kita kajian linguistik. Okay, kalau kajian budaya dia open sikit, dia describe je apa yang dia nampak, apa yang berlaku dan sebagainya. Tapi sebab kita ni semantik, dia satu bidang dalam linguistik yang utama tu, yang 5 tu, kalau tengok fonologi, sintaksis, morfologi, semua ada teori, dan sebab itulah analisis kena bersulamkan teori ataupun konsep. Okay, kemudian yang paling penting, dapatan mesti menjawab objektif kajian. Kalau objektif kajian awak mengenal pasti, jadi dalam bahagian finding pertama sekali, berdasarkan objektif pertama, terdapat beberapa metafora yang telah ditemui dalam lirik lagu. Itu mengenal pasti, maksudnya ada wujud. Jadi dengan menggunakan teori metafora konseptual, analisis ini memaparkan apa-apa dan menginterpretasikan. So itu maksudnya dah menjawab objektif yang kedua. Jangan pusing putar alam, tak ada berkaitan dengan objektif. Okay, yang penting menjawab objektif kajian. Sebab itulah pentingnya objektif. Awak nak buat apa, so apa hasilnya. Itu maksudnya. Okay. Okay, dah habis. Sebelum tu, untuk rujukan, kena ingat, ini benda yang saya rasa saya selalu zikirkan dekat awak. Okay, APA style. APA style, APA style. Tak ada benda lain. So, kena buka lah APA style tu macam mana rupanya ya, untuk bagaimana menulis rujukan. Skill-skill tu saya rasa itu awak kena apply sendirilah, macam bagaimana nak paraphrase, macam mana nak membuat rujukan dalam teks, macam mana nak membuat rujukan atas rujukan, maksudnya contohnya Rozaimah Rashidin dalam Nawashimah Jalaluddin. Itu benda tu saya rasa awak dah belajar dalam penulisan akademik. Okay, dan untuk kesimpulan, awak merumuskan semula, maksudnya awak recall balik pembaca awak apa yang awak dah buat dan apa findingnya. Okay, itu adalah insyaAllah akan boleh membantu awak menghasilkan satu penulisan kertas kerja yang menarik dalam bidang semantik. So terima kasih saya ucapkan dan selamat maju jaya lah kepada siapa yang nak menulis dalam bidang linguistik. Okay, saya letakkan hashtag tu linguis sejati. Linguis tu dia ada ciri-ciri dia kena bersifat tekun, jujur, sabar dan sebagainya. Sebab awak nak menganalisis data tu akan diperlukan kesabaran. Awak nak apply teori, awak perlukan kesabaran. Nak faham teori, semua benda bermula dengan kesabaran dan niat yang baik. Maka insyaAllah akan terhasillah satu benda yang baik. Okay, terima kasih. Baik, terima kasih Doktor. Ini ada soalan dari saudara Empat. Korpus wanita dalam lagu nasyid, bolehkah kalau saya justifikasikan yang kebanyakan lagu nasyid mengangkat martabat wanita? Okay, terima kasih daripada siapa soalan tu? Siapa tadi? Ahmad pula. Siapa nama? Fatihah? Fatihah. Okay, Fatihah. Fatihah tanya, kalau dia nak menganalisis kata wanita ya? Kata wanita. Ya, kata wanita daripada korpus yang dibina sendiri. So awak nak beri justifikasi kenapa wanita? Kan? Doktor, betul. Menggunakan nasyid. Okay. Dan awak ada satu statement awak kata kebanyakan lirik lagu nasyid mengagung-agungkan wanita. Siapa yang cakap?
Adakah itu pendapat awak sendiri atau ada orang lain? So nak selamat, itu sendiri tak boleh lah. Okay, sebab ini kajian kan. So awak kena cari siapa yang cakap dalam lirik lagu nasyid, okay, yang selalu dibincangkan ke, yang selalu diberi penekanan ke, whatever lah, adalah wanita. Itu dah awak dah selamat, jadi itu dianggap sebagai satu justifikasi. Kena ambil pendapat orang lain, tu sebab saya kata kena baca kajian lepas, kena cari kajian lepas. Sebab apa-apa statement tu awak ambil daripada pengkaji lepas. Okay? Jangan awak rasa sebab saya suka ke whatever, tak boleh. Okay, siapa nama dia tadi? Farisha? Fatihah, Doktor. Fatihah. Clear Doktor, jadinya kalau saya katakan yang perkara tu dah tertulis dalam Al-Quran, yang kan kita tahu Islam sangat mengangkat martabat wanita. Jadi sebab itulah lagu nasyid yang berunsur keagamaan ada yang macam mengangkatlah martabat wanita tu. Okay, itu daripada pemahaman awak? Kiranya saya kena cari sokongan lah kan, Doktor? Ya, mesti sokongan. Walaupun kita tahu, kita baca Al-Quran kata wanita tu diagungkan lah, wanita tu apa benda, taman syurga lah, whatever kan. Awak tetap kena cari pengkaji lepas punya pendapat. Okay? Okey, Doktor. Jadi nanti awak akan highlight kan, berdasarkan pendapat oleh ini, jelaslah bahawa wanita itu awak yang bagi, baru awak bagi pendapat awak sendiri. Tapi sebelum nak bagi pendapat, ambil pendapat orang lain dulu. Okay? Okey, Doktor. Baik, terima kasih, Doktor. Okay, siapa ni? Okay, dah jawab. Fatihah. Saya, Afrina. Saya nak bertanya doktor, saya kurang jelas tentang makna kolokatif. Boleh doktor terangkan? Oh, saya kena bagi kuliah semantik ke? Saya nak tahu Nur Afrina ni, tingkatan pula. Part berapa? Nur Afrina, part berapa? Allah, part 5. Awak dah belajar kan? Makna kolokatif ni, makna tu saya kata contoh yang mudah, apa nama tu, concordance lah. Maksudnya makna yang kurang jelas. Apa yang awak tak jelas? Maksudnya makna kolokatif tu, setiap perkataan dalam sesuatu bahasa tak boleh suka hati kita gandingkan. Okay, macam tadi saya buat hashtag linguis sejati. Itu kolokasi yang okey. Kita tak boleh cakap linguis bodoh, tak boleh. Okay, itu akan memberi makna konotasi lain pula. Maksudnya setiap gandingan perkataan tu mesti serasi. Macam tadi saya bagi contoh perkataan, tiang itu tinggi lampai. Tak boleh sebab tinggi lampai berkolokasi dengan manusia saja. Okay, tidak boleh dengan benda. Itu dikatakan keserasian perkataan. Sebab itu dalam terjemahan, kolokasi ni, makna kolokasi ni juga sangat berguna untuk suatu awak menterjemah. Okay, awak nak, macam contoh yang paling mudah, hukum DM tu. Pisang goreng ke, goreng pisang ke, susunan perkataan, susunan frasa yang memberi makna tu kita anggap sebagai mempunyai makna kolokasi lah. Keserasian perkataan. Faham Nur Afrina? Okay. So soalan lain? Ada lain? Okay, Alia, saya kena tanya dulu. Part berapa? Alia, part berapa? Alah, Pak Wan, adik sangat. Okay. Macam saya kata tadi lah. Sebab saya berbincangkan tentang dalam konteks semantik kan. Okay, dalam semantik, dia ada teori. Jadi kenali sebagai katalah, awak nak kaji implikato. Okay, implikato menggunakan teori relevance. Okay, teori relevance adalah kerangka konsep. Manakala implikato tadi adalah kerangka, teori relevance adalah kerangka teori, implikato adalah kerangka konsep. So maksudnya benda yang awak kaji tu anggap sebagai kerangka konsep. Dia contoh yang lain ni macam bahasa tersirat pula. Apa tadi saya kata? Bahasa kiasan oleh Zabar. Itu kerangka konsep.
Tapi untuk menganalisis bahasa kiasan, kita boleh gunakan teori yang sesuai lah. Sama ada nak guna teori relevance, nak guna teori hybrid ataupun nak guna teori metafora konseptual. Okay, kena ingat yang lain-lain ni siapa yang nak ada niat nak buat perluasan makna, teori prototype saja yang sesuai untuk mengkaji perluasan makna dan teori metafora konseptual tu. Jangan awak nak kaji implikator menggunakan teori prototype. Saya jentik telinga awak nanti. Faham ya, Alia? Aila, sorry, saya tak nampak. Okay, bagus. Pak Wan dah ada vision nak tanya apa pun, dia lah konsep dengan teori ni. Okay, terima kasih soalan yang bagus. Ada soalan lain? Pada para peserta, sekiranya ada sebanyak soalan, anda boleh menulis soalan di ruangan chat. Sekiranya tiada soalan, kita akan meneruskan majlis. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Rozaimah atas penyampaian yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengajukan soalan sebentar tadi. Diharapkan para peserta dapat mengambil input yang telah disampaikan. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi soal jawab itu tadi, maka berakhirlah hari ini. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan lekatkan. Jika ada kata untuk dimaafkan. Bagi pihak penganjur, saya ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran sepanjang bengkel berlangsung. Mohon berangan tempat bertemu si anak dara. Baliklah Tuan membawa ilmu, inilah bangsa bangunkan negara. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Rozaimah binti Rashidin atas kesediaan beliau untuk bersama-sama menjayakan bengkel pada hari ini. Terima kasih juga kepada para pensyarah dan para peserta bengkel kerana turut serta dalam bengkel pada hari ini.